Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Lukas edisi tengah hari 26 Jun 2020 bersama saya, Lia Amira Anorigos. Tumpuan berita. Pembukaan semula sektor ekonomi termasuk industri pelancongan merupakan cabaran yang besar dalam keadaan negara mendepani pasca COVID-19. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Malaysia, Datuk Seri Haja Nancy Shukri memberitahu cabaran ini dapat dihadapi apabila usaha bersama dilakukan di samping menggunakan sumber yang ada dengan sebaiknya dan meningkatkan daya saing. Bercakap dalam majlis makan malam bersama pemain industri di sebuah hotel di Kuching malam tadi, beliau memberitahu usaha sama semua amat diperlukan bagi memulih semula sektor pelancongan yang terjejas. Ladies and gentlemen, friends and colleagues here, we will surely brave through this victoriously if we work together as a team, put our resources to best use and strengthen our competitiveness. The government today has worked tremendously hard not only to manage the pandemic, but more importantly, revive the nation's economy as well. It is very challenging for us all, but well, we have to work hard for that. Our effort has not gone in vain, and in fact has been recognized globally as one of the few countries who is doing well in managing the pandemic effectively. Datuk Seri Haja Nancy yang juga Ahli Parlimen Batang Sadong berkata, dalam keterujaan memulihkan semula ekonomi negara, pematuhan SOP juga tidak akan diketepikan berikutan keselamatan pelanggan menjadi fokus utama. Sementara itu, dalam majlis sama, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, industri pelancongan Sarawak kini semakin giat berjalan dengan pelbagai usaha untuk memulihkan semula sektor tersebut. I look forward to working closely and strengthening the collaboration and cooperation with the federal government as well as the Federal Minister of Tourism, Art and Culture. I had on several occasions met with Yang Berhormat Haja Nancy to explore opportunities to collaborate with her ministry to enhance tourism development in the state, particularly on tourism promotion, events, tourism products, development and maintenance, tourist guides, licensing and syllabus. Dalam pada itu, beliau memberitahu pelancongan domestik dalam Sarawak amat digalakkan sejajar dengan pengumuman MOTEC mengenai program pemulihan pelancongan domestik. Our state will also support and encourage domestic tourism in Sarawak. Sarawak will continue with the Sarawak Visit campaign, Visit Sarawak campaign, with a focus on strengthening the Sarawak More to Discover brand and promoting 5 key themes of Sarawak unique experience in terms of culture, adventure, nature, festival as well as food. Besides continuing with the Visit Sarawak campaign, a new post-COVID-19 campaign has been initiated by Sarawak. Tagline, Rediscover Yourself in Sarawak, is being organized to reach out to the domestic market, that is to travel within the state and interstate and to embrace the new norm. This is in line with MOTEC's effort to promote domestic tourism in the country. Berita seterusnya. Kebimbangan penduduk kampung Rayang Serian yang sering berdepan masalah dinaiki air selepas berlakunya hujan lebat bakal berakhir apabila projek menaik taraf jalan dan saluran pembentungan dilaksanakan bermula Khamis. Majlis serah tapak projek telah disempurnakan oleh Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap Adun Tarat Datuk Roland Sagah Wiin. Projek tersebut merupakan inisiatif beliau setelah mendapat aduan daripada penduduk kampung. Dalam ucapan ringkasnya, beliau memberitahu kos projek naik taraf berkenaan adalah sebanyak RM300,000 dan dibiayai oleh Kerajaan Negeri dengan Majlis Daerah Serian akan mengendalikan projek naik taraf tersebut. Berikut pula, pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP di Dun Beting Maro akan dipastikan disambung semula. Adun Beting Maro Razaili Gapur berkata, Ketua Menteri telah melakukan lawatan kerja ke pusat bagi memastikan projek-projek dilaksanakan. Projek-projek ini telah kita minta supaya digerakkan, dimulakan semula dan kita mengikut saranan daripada kerajaan terutama Yang Amat Berhormat yang beliau sendiri turun ke pusat pada 11 Jun yang lalu
untuk memastikan projek-projek yang sedang berjalan itu dapat digerakkan dan dimulakan. Bercakap selepas mesyuarat Jawatan Kuasa Pembangunan Daerah di Pusat pada Khamis, beliau turut yakin kaedah kerajaan negeri memberi kepercayaan kepada Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK melaksanakan projek sehingga RM200,000 supaya dapat melancarkan lagi projek rakyat. Dan saya yakin dengan konsep ini projek-projek dapat dipercepatkan, disiapkan. Yang keduanya supaya dapat melibatkan kumpulan sasar sendiri, terutama Jawatan Kuasa Kemajuan Kampung, supaya mereka merasa diberikan perhatian dan terlibat di dalam menyediakan kemudahan keperluan rakyat sendiri. Selanjutnya di Lingga. Agensi pelaksana perlu tegas dan memantau projek RTP untuk manfaat rakyat dalam jangka masa panjang. Adun Lingga Simoy Peri semasa melawat kedua projek RTP 2020 kawasan berkenaan pada Khamis berkata, tindakan itu penting supaya pihak kontraktor mematuhi spesifikasi projek yang ditetapkan di samping tiada isu berbangkit daripada penduduk setempat selepas sesebuah projek RTP siap dilaksanakan. Antara projek tersebut ialah seperti tertera. Manakala di Daro, sebanyak 13 persatuan ibu bapa dan guru, PIBG dan 8 jawatan kuasa serta badan bukan kerajaan NGO di bawah DUN Daro menerima geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM154,000. Majlis penyerahan geran telah disempurnakan oleh Adun Daro Safi'i Ahmad. Safi'i dalam pada itu menyatakan akan terus membantu dan memberi sokongan kepada PIBG untuk terus memajukan bidang pendidikan di kawasan tersebut. Sekian bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi petang. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Mengakhiri buletin dengan video lawatan pengurusan tertinggi MOTEK diketuai oleh Ketua Setiausaha KSU-nya, Datuk Dr. Norzari Hamad ke Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Cawangan Sarawak pada Khamis. Salam UKAS.